Kita nak sambung yang minggu lepas guys. Minggu lepas kita sempat baru buat satu soalan. Satu soalan. Yang ni kita nak buat soalan yang kedua pula. Ni kalau kepada yang baru join ke, muka surat yang kedua ni guys. Okay, so kita nak teruskan sekarang tanpa melengahkan masa. So, soalan sekarang ni tanya apa ni? Tuliskan nisbah dua kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B. So, dia nak minta tuliskan nisbah dia. Okay. Kita test sikit kawan-kawan kita. Agaknya apakah nisbah dia ni guys? Agaknya apakah nisbah ini? Okay, cuba komen sikit. Okay. Siapa? Cuba bagi cadangan sikit. Apakah jawapan dia guys? So, A nisbah B. So, dekat sini 35 dengan 60. So, apakah jawapan nisbah dia? Siapa yang ingin mengomen? 7 nisbah 12 kata Danish. Kawan lain? Adakah bersetuju? Okey, tak apa. Kita buat dulu satu contoh. Mungkin dah lupa. Mula-mula kita buat dulu. 35. Okey, 35. Kita nisbahkan dia dengan 60. Okey, lepas tu kalau boleh, nisbah ni kalau boleh kita kecilkan dia. Kita guna nisbah yang paling kecil. Jadi kita guna sifir lah. Sifir yang mudah. Ataupun awak bagi ya 35 bagi 60. Awak akan dapat 7 nisbah 12. Macam Danish cakap, 7 nisbah 12. Okey, Danish betul Danish? Okey, tahniah. Okay, nisbah kalau boleh yang terkecil yang boleh kita buat. Kita pemudahkan dia. Okay, good job Danish. So, kita nak teruskan nombor 2 guys. So, nombor 2 dia beritahu bahawa diberi bahawa nisbah P, R dan S ialah ini. Ini nisbah P, R dan S. So, soalannya lengkapkan yang berikut. Dia minta kita lengkapkan yang berikut. So, agak-agaknya P tambah S ni berapa nilai kat sini? P tambah S. P tambah S. P tambah R. Dengan menggunakan maklumat-maklumat atas ni. 3 nisbah 1 Putri cakap. Putri buat macam mana Putri? Cuba Putri bagi idea sikit. Danish ada apa-apa? Danish awak dapat? Danish ke Arisha? Macam mana? 13 campur 2. 13 campur 2 15. Okey. 13 campur 2 dapat 15. Betul. Saya bagikan dengan 5. Betul. Bagus. Okey, jawapan lain ada tak kawan-kawan? Okey. Kita tengok mula-mula kita campur kat sini dulu sebab diminta P tambah R kan. Bila kita tambah ni akan jadi 15. 15 nisbah 5. So kalau kat sini kita tulis 15 nisbah 5. Kalau kita kecilkan, tengok dua-dua ada sifir 5 guys. 5 bahagi 1, 5 bahagi 3. Nampak tak? Jadi dia akan jadi 3 nisbah 5. Ataupun korang bahagi macam ni je. Pun boleh juga. Korang akan dapat 3 per 1. Okey guys. Macam tu. Jadi kat sini automatik lah 1 dah betul. So dekat kotak tu adalah 3. Okey Putri, well done. Okay, kawan-kawan boleh salin dulu guys. Mana yang kurang faham ke, dah lupa ke, boleh komen. Tanya cikgu kat mana yang confused. Okay, Adri macam mana? Adri okey tak? Zikri okey? Aifah? Syuhada ke nak komen? Alia? Anis? Anis tak dengar lagi komen dia. Arif? Denit? Demia? Miza? Ya Putri? Ya Putri? Cikgu? Cikgu dah tulis. Cikgu dah tulis ke? Tulis. Kenapa tak nampak? Tak ada. Tak nampak. Ya ke? Kawan-kawan lain nampak tak? Sekejap, cikgu stop. Cikgu sharing baru. Tak nampak ya. Kawan lain nampak tak kawan lain? Okay Putri, cuba komen sikit. Nampak tak? Ke cikgu tak share lagi? Okey, cikgu tak share lagi. Tak keluar lagi Tak ada, hilang dah.
Itulah. Dah. Okay. Sekejap. Dia tunggu loading. Nampak? Dah nampak dah? Ke belum lagi? Nampak cikgu. Nampak dah ya? Nampak, Okay. Alright. So, itulah jawapannya. Okay, boleh? Bersyah nampak bersyah Okay, seterusnya kita nak masuk yang ketiga. Tak tahulah internet punya lembab ke apa. Nampak dah bersyah. Okay, nombor 3, tandakan right untuk nisbah yang setara dengan 4 nisbah 3. Dia nak yang setara. Setara tu kalau boleh kita kecilkan dia sama lah. Okay, agak-agaknya manakah yang setara guys? Manakah yang setara? Ada satu lagi tertinggal. Okay, yang A ke, yang B ke, ataupun yang C yang setara? Senang nak tanda. Mana yang setara dengan 4 nisbah 3? Cikgu. Ya. Ya Puteri. C. Jawapannya C. Okay, kawan lain sama tak? Puteri kata C. Betul tak C? Okay, Danish. Okay, tengok. Puteri kata C betul tak? Cuba try bahagi. 1/4 bahagi dengan 1/3. Dapat tak? Dapat tak 4/3? Dapat tak macam ni? Ke tak dapat? Cuba try buat. Dapat tak? Bracket 1/4 tutup bracket bahagi dengan 1/3. Dapat tak guys? Siapa dapat beritahu cikgu? Kau dapat? Kau dapat lah. Tak dapat pun tak apa. Saya dapat 3/4. 3/4 dapat? Terbalik? 3/4 maksudnya tak betul. Dia dapat terbalik. Jadi dia tak dapat macam ni. Dia dapat 3/4. Dia terbalik. Jadi bukanlah. Jadi C tu bukan. Lain mana lagi? Kita nak jadikan dia memang sama dengan 3/4. Cuba try bahagi satu-satu. Dennis kata B, kita try B. 1.2 divided by 0.9. Yang ini. Ni dapat 4/3. Nampak tak? Jadi inilah sama dengan 4 nisbah 3. Okay, boleh cikgu harap korang faham lah. Korang boleh ingat lah. Cikgu rasa korang dah faham. Cuma nak ingat aje. Takut terlupa. Okey, kita nak masuk yang soalan seterusnya. So, bagi A dah habis, kita nak masuk B pula B 2 markah. Okey, kita nak masuk B 2 markah. Okey, cari hasil tambah semua. Hasil tambah semua faktor perdana bagi 90. Nak cari hasil tambah dia. Agaknya berapakah hasil tambah faktor perdananya? Ingat, faktor satu hal, perdana satu hal. So macam manakah hasil tambah dia? Macam mana nak buat? Okay, cikgu bagi idea sikit. Nak cari faktor ni adalah nak cari faktor adalah kita kena buat seperti ini guys. Okay. So bahagi dengan sifir-sifir yang ada kat situ. Ni nak cari faktor. Lepas dapatkan faktor, cari manakah yang perdana baginya. So cikgu start dengan 2 Okay, 9 bahagi 2, 90 bahagi 2, 45. Okey, lepas tu cikgu bagi lagi 2. 2 tak boleh kot. Bagi apa? 3 lah 3. 3 boleh. 45 bagi 3, cikgu dapat 15. Okey. Lagi apa lagi yang ada 2 tak boleh. 3 boleh 3. 3 boleh lah. 3 darab. 15 bagi 3, kita dapat 5. Okey, apa lagi yang boleh buat? CP5 lah. Paling bawah kita nak 1. Jadi tengok tak ni, semua ni adalah faktor perdana guys. 2, 3 dan 5 adalah faktor perdana. Jadi therefore jawapannya adalah 2, 3 dan juga 5. Sebab dia nak jumlah hasil tambah, maka kita tambahkan ketiga-tiga dan kita dapati jawapannya adalah
10 guys. Ini namanya adalah faktor. Okey, ini adalah salah satu cara. Okey, cara lain juga nak tunjuk sikit. Cara lain adalah kita boleh bracketkan dia yang juga ajar sebelum ni. Kita buat hujung-hujung guys. Contohnya seperti 1 darab 90. Okey, 2 darab dengan 45. Nampak tak? 3 darab dengan 15. Contoh. Macam tu lah. 4 ada tak? 4 tak ada. 4 tak ada. So 5 darab dengan 5 darab apa? Tu ke ni? Sekejap. Kalau 3 boleh 3 guys. 2 dengan 45 betul. 3 boleh ke 3? 90 bahagi 3 30. Macam tu. 4 ada. 4 bagi 90 tak ada. 5 90 bahagi 5 ada. 5 dengan 18. Guna macam ni guys. Ni pun boleh juga tengok faktor perdana dia. 2 3 5. Nampak? Satu tak kira ya. Satu tak kira. So awak ada dua cara lah. Cara senaraikan ataupun cara bahagi. Okey? Mana-mana je korang boleh ambil. Kalau dia nak faktor saja, inilah faktor dia. Tapi kalau nak faktor perdana ni tahu kan, nombor perdana kan. Jadi ambil yang perdana saja. Jadi the best way untuk perdana cara macam ni. Tapi kalau untuk semua faktor cara macam ni. Semua faktor cara macam lagi bagus. Okey? Okey. Itulah caranya. Okey guys. Dah boleh salin. Pilihlah mana-mana satu. Okey, cara pertama pun boleh. Cara kedua pun boleh. Okey, kita teruskan lagi yang kedua guys. So yang kedua adalah dekat sini. Panjangnya soalan dia. Okey, tengok soalan dah apa nak. Okey, bagi kat sini adalah 4 ialah faktor bagi M. Jadi 4 ni faktor bagi M. Jadi M ni mestilah lebih besar daripada 4. Mungkin M ni mungkin 12. Mungkin juga 16 kan, sebab dia 4 adalah faktor bagi M. Okey, jadi kat sini dia kata apa? Aku besarkan sini sikit supaya senang Jadi 4 adalah faktor bagi M. Darjah 2.1 ke sebelah tu lah. Menunjukkan maklumat, berdasarkan maklumat itu cari semua nilai M yang mungkin. So, apakah nilai M yang mungkin? Pastinya M tu lebih besar daripada 4. Sebab 4 tu adalah faktor dia. Agaknya apakah faktor-faktor dia? Kat sini apa ni? M ialah faktor bagi 36. Oh, M pula adalah faktor bagi 36. Jadi M lebih kecil daripada 36. 4 lebih kecil daripada M. Jadi 4 lebih kecil daripada M. Manakala M lebih kecil daripada 36. Jadi oleh itu eloknya kita ambil dengan nombor 36 dululah. Sebab 36 ni paling besar. Okey, tulislah sikit. Jadi faktor bagi 36. Okey, apakah faktor bagi 36? Yang kita buat tadi lah. 1 darab 36. Dapat 36. Okey, SP2 tak? 2 bagi 36. 36 bagi 2 dapat 18. Okey, 36 bagi 3 kita akan dapat 12. Betul tak? Lagi tak? Dah habis dah. 4 darab dengan 9. Dah cukup. Ada ke apa ni? Ada tak? 36 lah. 6. Okey, 6. 6 darab 6, 36. Jadi semua ni adalah faktor dia guys. Ni faktor kepada 36. Okey. Okey, kita tengok gandaan 4 pula. Nak cari M ni. Gandaan 4. Gandaan 4 bermula dengan 4 lah. 4, 12. 4, 12. 4, 12. Apa lagi? 4 lah. Sorry. 4, 8, 12, 16, 18 dan sebagainya lah guys. Tapi yang penting kita nak ambil yang sama dengan atas. Jadi yang sama dengan atas dia 4
8 tak ada, 12 ada. 12, 18 pula dah. 4 tambahannya 20 kan. 20 tak ada. Apa lagi ada 36 36 betul tak? Jadi yang ada sifir 4 lah. Jadi yang ada sifir 4 adalah 4, 12, 36. Ini yang ada sama. Jadi kemungkinan kita boleh kata nilai bagi N. Okey, nilai M kemungkinan adalah bentuk ayat lah ya. 4, 12 dan juga 3, 6. Okey, boleh faham tak? Jadi kita buat macam tu. Satu buat faktorkan, satu buat gandakan. Kalau lebih kecil kepada besar, kita gandakan. Besar kepada kecil, kita kena faktorkan. Okey, soalan guys kalau ada. Kalau ada apa-apa nak bertanya-tanya ke? Zaki okey Zaki? Zaki okey tak boleh jawab tak Zaki? Okey dah, cikgu move Okey, cikgu move lagi. Kita tengok soalan yang ke C. Okey, ni soalan C. Kecilnya soalannya. Okey, soalan dia nak apa ni? Jessica mempunyai 12 biji manik merah. So kita warna merah lah senang. 12 biji manik merah. Lepas itu 18 biji manik kuning dan juga 42 manik biru. Nampak. Dia masukkan semua manik itu ke dalam beberapa buah balang. Bilangan manik bagi setiap warna di dalam setiap balang adalah sama. Dia tak tahu berapa balang ada, tapi yang pastinya dia masuk setiap balang tu. Akhir sekali setiap balang ni mempunyai manik yang sama jumlahnya. Okey. Mempunyai manik yang sama dalam jumlahnya. Mungkin jumlahnya berapa? Mungkin kalau 7 semua 7 lah. Gabungan dia semua 7. Kalau 6 6 lah. Jadi dia nak jumlah maniknya adalah sama. Agaknya berapakah manik tersebut? Ni kita boleh buat faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Masih ingat lagi ke tak ingat dah? Danish ingat lagi tak Danish? Faktor sepunya terbesar guys. So seperti yang tadi juga sama je. Macam ni caranya. Okay, saya bagi clue dah sikit. Allah tak cantik. Cantik sikit. So kita ambil nilainya, masuk kat sini 12, 18 dan juga 42. Okey, kita mulakan. So, sifir 12 apa yang ada? Kita ambil sifir 2. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, 42 bagi 2 21. Semua ada. Okey, lepas tengok sifir ketiga-tiga ni apa dia? 6 9 21 ada sifir 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, 21 bagi 3 7. Dah, tak boleh bagi lagi dah. Kalau untuk faktor kita hanya sampai di sini saja. Tapi kalau untuk gandaan kita kena habiskan sehingga bawah ni 1 1 1. Itu untuk gandaan. Jadi oleh itu kita pembuatlah faktor sepunya terbesar. Maksudnya yang paling banyak lah yang boleh kita isi kat situ. Faktor sepunya terbesar yang ada, yang boleh kita isi dalam balang. Ambil ada kat depan ni guys. 2 darab dengan 3. Jawapannya adalah 6. 6 balang sahaja dah boleh dimasukkan. Okey. Macam itulah. Okey, so kita boleh isi 6 balang sahaja yang ada. 6 balang. Masuk ada 6 balang dah. Cuba terawat 6 balang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agaknya satu balang ni berapa boleh isi?
Katalah magnet merah, merah. Merah kalau bahagi dengan 6, maksudnya magnet merah ni akan ada 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tu maksudnya 12 kan. Okey, magnet kuning. Magnet kuning kita ada 18. 18 bahagi 6 berapa? 3. 3 lah. So dekat sini kuning kita 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu maksudnya. Manakala 42, alamak banyaknya. 42 apa tu? 7 Kan? 7 kan? 7. Okey, 7. 7 ni buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah maksudnya guys. Jadi tak ada baki pun. Semua dapat dimasukkan dalam balang ini. Sebab itulah perlulah kita belajar faktor sepunya terbesar. Soalan macam ni, dia tanya, dia bagi 3 bentuk macam ni. Dan dia minta bahagikan sama banyak. Kan, berapakah nilai maksimum? Kat sini dia akan cakap, berapakah nilai maksimum? Kita guna FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, dah. Korang boleh salin. Okey, balang ni tak payah salin lah guys. Balang ni cikgu tunjuk saja. Tapi kalau korang nak buat rujukan pun boleh. Okey, mula-mula menyalin. Tenang lah, asyik baik dia dengar dah. Okey. Nampaknya kena keluar dulu. Okey, terima kasih. Terima kasih Anis beritahu. Kalau tak, cikgu cakap seorang lah tu. Kalau tak, cikgu cakap seorang lah. Okey, kita masuk soalan B guys. Soalan B soalan B pula. Soalan B lah ya. Kita buat soalan baru lah ya. Soalan baru. Okey. Kita masuk soalan baru kita ni guys. Soalan baru dia nak apa ni? Okey, Sharifah ingin membeli minyak masak dari sebuah pasaraya. Boleh dengar tak dengar nanti beritahu cikgu. Minyak masak daripada pasaraya, dia mendapati minyak masak itu dijual dalam isi padu dan harga berlainan seperti yang ditunjukkan. So harganya berlainan, dah tentulah sebab jumlah isi padunya pun berlainan. Okey, soalannya dia kata adalah cari kadar setiap botol minyak masak itu. Dia suruh cari kadar harga setiap minyak masak. Bila sebut kadar ni menunjukkan bahawa dia kena bahagi dengan unitnya. Contohnya kat sini lah. Dekat sini ni korang kena bahagilah ni. 32.4 bahagi dengan 3 liter. Macam tu. Berapa korang dapat ni? Cuba buat yang A. Buat satu-satu. Harga kadar. RM10.8. RM RM10.8. Okey, jap. Tulis jap. RM 32.4 dibahagi dengan 3. Kita dapat sini, Putri cakap RM RM10.80 per liter. Okey, yang B pula. RM 6.20 bahagi dengan 5. Okey, 500 liter tak boleh, kita jadikan dia liter. 0.5 lah liter. Sebab ni pun liter guys. Sebab apa dapat ini Putri? RM 12.4 sen. RM 12.40. 40 per liter per liter. Okey, yang C pula. C adalah RM 15.75 dibahagi dengan 1.5 liter. Ini Putri apa Putri? RM 10.5. RM10.50. Okey. Barulah jadi fair, jadi adil lah. Sebab dia adalah per liter semua. Okey, ini namanya kadar kan. Jadi oleh itu tengoklah barulah nampak mana lagi mahal dan mana lagi murah. Jadi nanti korang pun samalah pergi mana-mana pasar raya. Kalau ada kg bahagi dengan kg. Dapat dia punya jumlah berat harga bagi per tersebut. Okey, dalam kes ni kalau tengok logiknya paling murah adalah daripada C lah. Daripada C, sebab C RM10.50 sahaja per liter. Walaupun nampak botolnya kecil, jadi jangan terpengaruh dengan botol dia. Soalan apa ni? Sekarang ni dia nak kadar je kan. Dia kita buat kadar lah, sebab dia nak kadar je, dia belum buat keputusan lagi ni.
Okey, korang salin dulu sebelum kita buat yang B. Okey, kita masuk pula yang C, yang C nombor 2. Okey, yang nombor 2 dia cakap adalah pada pendapat anda. Okey, pendapat diri kita lah ni. Botol minyak manakah yang akan dibeli oleh Syarifah? Berikan alasan. Sebenarnya kita boleh kata A, B dan C mana-mana je. Tapi bagi reason yang cukup lah. Kalau kat sini logiknya kita bagi yang ini C lah kan. Reasonnya sebab harga lah. Kecuali ada benda lain. Contohnya mungkin kita kata nak ambil yang B. Mungkin dia ada banyak vitamin. Kalau ada yang itu mungkin lain cerita kan. Tapi ni tak ada apa, sama aja. Jadi kita ambil harga paling minyak paling murah lah. Okey, kita buatlah ayat sikit. Okey, maka kalau cikgu juga akan ambil minyak C. Minyak masak C. Bagilah reason sikit. Kerana harganya paling rendah berbanding yang lain. Ataupun tulis harganya iaitu RM RM10.50. Dah cukup. Tambah lagi per liter ya. Jangan lupa per liter. Dah. Cukup titik. Nak tambah lagi boleh berbanding minyak masak A masak A dan B. Nak buat macam ni pun boleh. Nak titik sampai kat sini pun boleh. Dah boleh salin. Okey, kita nak masuk yang C pula guys. Okey, C kat sini dia beritahu bahawa Fazli dan Raju. So ada dua orang kat sini. Fazli dan Raju. Cuba guna warna lain nampak sikit. Berkongsi RM480. Dia berkongsi dalam nisbah 3-5. Maksudnya kat sini Raju lagi banyak. Raju 5, manakala Fazli 3. Jumlahnya adalah 480. Dia berkongsi. Fazli memberi 1/3 daripada bahagian kepada Lim. Kemudian Lim menerima 90 daripada Raju. Cari nisbah wang Fazli kepada Raju dan kepada wang Lim. Tengok, dia punya soalan macam belit-belit sikit kan. Kita macam susah nak faham. Okey, so sekarang ni kita buat satu-satu supaya kita nampak sikit. Cikgu bantu awak dulu. Okey, mula-mula baca lah. Fazli memberi 1/3 kepada bahagian Lim. Okey. Berkongsi 480. Okey. Mula-mula wang yang diterima oleh Fazli. Okey, mula-mula Okey, mula-mula wang yang diterima oleh Fazli. Sebab 480 ni dia berkongsi dengan Raju. Jadi banyak mana diterima? Diterima 3/5 je kan? 3/5 je. Okey. Jadi dekat sini kalau kita campurkan dia akan menjadi 3 tambah 5 ni 8 guys. Bermaksud bahawa Fazli ni dia menerima adalah 3/8 daripada 480. Boleh faham tak? Jangan kita buat 3/5. 3/5 tu nisbah. 3/5 tu nisbah. Tapi kalau nak darab dengan yang asal ni sebab jumlahnya 8. Jadi kita kena bahagi dengan 8. Okey, boleh. Raju pun sama. Raju pun sama. Okey, jadi berapakah dapat ni guys? Berapakah Fazli dapat? Untuk Fazli saja. Jadi dapat 180. Okey, ni Fazli dapat. Okey, jadi automatik Raju dapat berapa? 300. Raju dapat 300 lah, tolak lah. Jadi Raju dapat
sekali ikut RM 480 tolaklah daripada Wan Fazli 180. Maka Razu dapat adalah sebanyak 300. Okey, ni wang Raju. Ini wang Fazli. Ni yang dikongsikan. Maksudnya Fazli dan Raju ni berkongsi 480 tu. Okey, dah selesai. Okey, soalan sekarang nak apa? Cari nisbah ni. Fazli memberi, okey, dia ada wang banyak ni, dia nak beri kepada Lim sebanyak 1/3. Jadi soalannya, cari wang Fazli cari nisbah wang Fazli kepada wang Raju kepada wang Lim. Okey, jadi sekarang ni nak cari berapa lagi Fazli yang tinggal. Okey, sekarang ni tengok baki wang Fazli. Okey, macam mana cikgu nak buat baki wang Fazli? Okey, sekarang ni dia bagi adalah 1/4. 1/3 ni dia beri kepada Lim. Jadi baki wang Fazli ni masih ada lagi 2/3. Contohnya kita ada 3 macam ni kan. Satu ni dia bagi pada Lim. Dan dia masih ada lagi 2/3. Macam tu lah. Jadi 2/3 ni masih lagi milik Fazli. Jadi kalau nak tahu berapakah Fazli tinggal, kita ambil 2/3. Tapi kalau kita kira Lim pun boleh juga. Kita kira Lim. Contohnya kita kata wang Lim. Kita kata wang milik Lim. Wang milik Lim 1/2 lah, 1/3 lah. Daripada yang Fazli bagi 180 tadi kan. Maka wang Lim sebanyak wang Lim berapa tu wang Lim? 60. 60 60. Okey, 60. Jadi wang Lim ni 60. Okey, wang Lim daripada Fazli. Ni wang Lim daripada Fazli. 1. Lepas tu kat sini nanti Lim telah menerima RM90 lagi tu. Okey, Lim telah menerima RM90 lagi daripada Raju. Jadi Lim ni tambah lagi RM90 daripada Raju. Jadi jumlah wang Lim sekarang ni dah meningkat sebanyak 0.15 150. Ini milik Lim. Lim dah selesai. Raju belum selesai lagi guys. Raju ni sebab dia dah bagi kepada Lim sebanyak 90 kan. Jadi Raju yang terbaru adalah RM300 tolak dengan 90. Maka yang terbaru bagi Raju adalah 210. Ini adalah bagi Lim, ini bagi Raju. Okey, untuk yang Fazli pula. Fazli asalnya ada 180. Tapi dia bagi tadi sebanyak 60 kan. Jadi sekarang ni Fazli masih ada lagi sebanyak RM120 yang tinggal. Macam tu lah guys. Tapi soalan macam ni jarang tanya. Sebab jalannya panjang sangat ni, jadi jarang tanya soalan macam ni. Tapi bagus untuk kita guys. Bagus untuk kita. Barulah kita buat nisbah dia. Agaknya berapakah nisbah dia? Jom kita buat jauh-jauh sikit supaya nampak. So kalau ikut kat sini, Fazli 120 nisbah kepada 210 dan nisbah kepada 150. Cuba tengok betul-betul. Ini Fazli, ini Raju dan ini Lim. Cuba korang tengok. Agak-agaknya apakah yang boleh kita kecilkan? Sifir berapakah ada? Mula-mula kosong semua ada, kita potong kosong dulu. Tengok 12, 21, 15. Sifir apa yang ada ni? Sifir 3. Sifir 3 Okey, sifir 3. Jadi kalau sifir 3, 12 bagi 3, 4. 4 nisbah 7 nisbah 5. 7 nisbah 5. Bagus, betul. Jadi inilah nisbah kita guys. Okey, kepada kawan-kawan yang belum siap ni, okey, besarkan sikit supaya nampak. Okey dah. Okey, kita mungkin satu lagi soalan dapat kot Kita ada 10 minit lebih kurang. Okey, kita nak masuk yang ke A ni. Soalannya bulatkan sebutan serupa dengan 16 R. Bulatkan sebutan serupa dengan 16 R. Okey, korang rasa manakah yang sama dengan 16 R? Dia nak
bulatkan sebutan serupa. Bukan nilai yang serupa, sebutan serupa. Manakah sebutan serupa? Anis rasa manakah sebutan serupa? Bila sebut sebutan, kita tengok belakangnya ni. Belakang ni ada art sahaja. Bukan art kuasa 2, bukan per art. Art sahaja. Awak rasa manakah yang serupa? Oh, 1/5 R. 1/5 art. Betul. Tengok ni. Art sahaja. 1/5 art. Itulah maksudnya sebutan serupa. Ini tak boleh kerana RS. Ini art kat bawah. Ini art kuasa 2. Jadi jawapannya ada satu aja. Okey, Putri. Betul. Okey, kita buat satu lagi guys sebelum kita bersurai ni. Mungkin sempat lah kot. Kita buat 2 soalan ni dulu. Okey, yang ni korang dah mahir sangat ni guys. Nombor 2. Cuba korang buat sikit. Yang pertama dah nyatakan bilangan sebutan bagi 4, X, 7 dan Y. Okey, ada berapa sebutan kat sini? Nyatakan bilangan sebutan. Ada berapakah sebutan kat sini guys? Okey, kita ada 3 sebutan Putri. 1, 2 dan 3. Walaupun dia tak ada art belakangnya, dia juga sebutan. Tapi sebutan yang tak ada anun. Dia sebutan juga. Sebutan tak ada anun. Jadi 3 sebutan. Jadi jawapannya adalah 3 sebutan. Okey, last one. Okey, pemudahkan. Okey, yang ni korang sangat suka dulu-dulu lah. Masa bulan berapa kita buat banyak soalan macam ni dulu? Aku rasa bulan 8 ke bulan 9 macam tu. Mesti korang ingat lagi ni. Okey. Pemudahkan nilainya. Okey, pemudah paling kecil yang korang boleh buat. Okey, mulakan sekarang. Cikgu. Yes, berapa Putri dapat? K campur 3. K campur 3. Okey, jom kita buat. Betul tak Putri kata K campur 3 ni? Okey, mula-mula kita pemudahkan dia. Tengok ni K, yang ini pun K. Kalau kepada kawan-kawan yang belum mahir lagi, kita rapatkan dulu K dengan K. Macam tu. Kita cari pasangan dia. 3 tak ada geng, kita letak jauh-jauh sikit. Jadi kat sini kita nampak 6K tolak 5K. Dia macam 6 biji oren tolak 5 biji oren. Jadi kita tinggal 1 biji oren, 1K. So untuk nampak lebih profesional, 1 ni kita abaikan guys. Jadi sebab itulah kalau disebut K sahaja ataupun M sahaja, sebenarnya dibawa sekali 1 depan dia ni. Cuma 1 ni dipadamkan. Cukuplah K tu dah menggambarkan dia adalah 1. Okey, jadi K dah selesai. Jadi 2 ni dah selesai, dia akan menjadi K sahaja. Okey, tambah dengan 3. Itu sahaja pemudahkan. Sesuailah dengan markah dia. Markah dia apa? Markah dia pun 1 je guys. Jadi tak susah. Mudah je. Okey, kita buat satu lagi lah. Sebab soalan ni mudah sangat. Yang ke soalan susah tadi. Okey, soalan satu lagi dia beritahu apa ni? Aslina mempunyai sejumlah Y biji guli. Dia membahagikan guli-guli tersebut kepada 3 paket. 3 paket. Bilangan guli dalam bilangan gula-gula dalam paket yang pertama dan paket yang kedua masing-masing M dan juga 3M. Masing-masing M dan juga 3M. Ada 2 paket lah. 1M, paket kedua adalah 3M. Jadi 3M tu mungkin lagi banyak lah nilai dia kan. Okey, jadi tuliskan satu ungkapan bagi jumlah nilai gula-gula dalam paket ketiga. So berapakah paket ketiga? Itu ulang balik. Aslina mempunyai sejumlah Y. Dia ada jumlahnya ada Y. Maksudnya kalau combine dua ni dia akan jadi Y. Okey, dia membahagikan gula-gula itu kepada 3 paket. So ada satu lagi paket. Macam tu. Okey. Lepas tu bagi gula paket. Okey. Bilangan gula-gula paket yang pertama dan paket yang kedua masing-masing lah. Okey, nyatakan. Okey, jadi inilah. Jadi semua sekali ada Y. Jadi berapakah paket yang ini guys? Itu maksudnya. Berapakah yang itu? Jadi kalau nak senang, kita boleh buat macam ni. Sebenarnya 3 paket ni kita boleh labelkanlah dia sebagai X lah contohnya. Tapi ketiga-tiga ni kalau kita tambah jumlahnya mesti Y. Ni Y kan, betul tak?
Jadi kalau ikut Y sama dengan X tambah M tambah 3M. Tapi sebenarnya dia nak cari yang X ni. Dia nak cari yang X ni. Dia nak cari X. Ataupun korang terus boleh buat macam ni. X sama dengan Y. Tolak semua sekali ni. Tolak semua sekali. Jadi kalau ikut Y tolak dengan M, tolak dengan 3M, dapatlah X. Sama juga. Tada, dah siap. Tapi oleh kerana M dengan M ni kita boleh selesaikan, maka kita akan dapat 3M tolak 3M, kita akan dapat apa tu? Sekejap kita selesai ni ni satu tekan geleta awak. Tolak 1 tolak 3, awak akan dapat tolak 4M. Gunakan geleta je. Dah selesai. Jadi inilah X kita. Jadi itulah paket yang ketiga. Okay, boleh faham tak? Okay, boleh faham? Okay, yang dua tu kita buat minggu depan lah. Cikgu tak nak awak pening sangat. Lagi pun dah banyak kita belajar ni kan. Otak pun dah penuh dah. Takut tak boleh masuk lagi dah. So itu je guys. So harap korang boleh faham hari ni. Sebut sedikit ulang kaji kita. Dia ulang kaji ni pack sikit lah. Sebab dia the whole, semua sekali topik form 1. Jadi banyak yang kita lupa, kita tinggal. Tapi bila kita cerita balik dia ingat. Kadang ingat, kadang blur kan.